kelebihan berbuat baik kepada ibu dan bapa. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, kita yang ada ramai-ramai di sini, kita dah pernah menjadi seorang anak dan sedang mungkin masih lagi seorang anak. Dalam masa yang sama, kita pula sebagai kedua ibu bapa kepada anak-anak kita. Jadi Islam ni dia ambil berat tentang hubungan kekeluargaan tu, bukan sekadar membicarakan hal yang biasa-biasa, hal muamalah, hal kenegaraan, bahkan Allahumma salli ala Muhammad, perbincangan mengenai dengan keluarga Islam, baik al-Muslim, dibicarakan di dalam hukum-hukum fiqh. Apakah lagi pula tentang ibu dan bapa ini disebut dalam Quran. Allah suruh kita ni berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu sesekali berkata pun tak boleh, pun tak boleh. Wala tanharhuma. Jangan kamu menyakiti hati mereka. Kalau perkataan tu pun dah tak boleh, bagaimana dengan perkara lain? Yang hari ni ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, yang hari ni soal tentang kekeluargaan ataupun ibu bapa dan anak ni dah jadi benda yang tak penting dalam kehidupan umat Islam. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita dengar cerita anak bunuh mak, anak kelar bapa. Kadang-kadang kita dengar cerita anak maki mak dan ayah. Kita bimbang. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab hari ni orang dah mula tak ambil berat tentang benda ni sebab sibuk dengan dunia. Saya bersembang dengan seorang pegawai kebajikan masyarakat di Pulau Pinang, Puan Siti Sarah nama dia. Saya pergi bagi satu program ceramah untuk budak-budak yang bukan juwana. Kalau juwana, dia hak dimasukkan dalam dulu orang panggil Henry Geni kan. Sekolah Henry Geni tu, sekolah budak jahat, atas bawah 18 tak silap saya. Kalau atas 21, dia tak panggil juwana dah. Dia kena penjara mengikut macam orang biasa. Tapi di antara 18 hingga 21 tu, kes mereka, dia tak boleh masuk dalam penjara dan dia tak boleh masuk dalam sekolah juwana. Jadi dia ni kena perintah kawalan 40 jam, 400 jam khidmat sosial. Mereka ni di bawah kawalan oleh Jabatan Kebajikan. Bila kita pergi bagi ceramah tu, kita kesian. Kesian sebab apa? Sama ada kita tengok mak dan ayah dia, tuan-tuan, seorang yang hebat-hebat, pengetua, pensyarah, orang yang pegawai kerajaan. Kita tanya mak kerja apa, ayah kerja apa, kalau sebut tuan-tuan, kenal rasa. Tanya pasal apa? Dulu dia ni cerdik, dia mengaji sekolah yang orang terpilih, sekolah sains. Tapi sebab apa? Sebab tak dipandang ataupun mak ayah tak ambil berat, dia berkawan dengan orang dada. Last sekali dia jadi penagih dada nak pula.
Ini cerita di kalangan mak ayah yang hebat-hebat. Cerita di kalangan orang-orang yang bekerjanya hebat. Pada pandangan biasa, takkan nak berlaku kot, mak ayah ada duit banyak. Ini ditandanya bahawasanya duit yang ada, apa yang ada kaya dekat kita tu tak boleh bagi jaminan. Kata anak hang tu boleh bahagia, boleh jadi elok dengan duit hang yang banyak. Kita bukan nak salah siapa-siapa, kita ambil ibrah, kita ambil satu daripada apa yang berlaku. Kita yang kita ni, kita kata kita ni. Makna kata di mana kita lah ni nak ambil manhaj daripada Islam ke, nak ambil manhaj ataupun panduan daripada golongan barat. Beza tuan-tuan. Barat punya pendidikan lain. Kalau cara manhaj Islam lain. Islam cara dia mesti bawa anak tu ke arah Rabbani, ke arah kenal Allah. Kenal dah Allah. Setengah kita ajak anak bukan kenal Allah, kenal dengan cara yang dunia, cintakan kepada dunia. Saya minta maaf, kalau daripada kecil kita dah ajak bangsa anak kita dengan dia boleh menyanyi benda-benda ataupun hiburan yang tidak berpandukan Islam, kita dah menempuh satu tiket nak bagi anak kita tu pergi jalan yang tak elok. Awal-awal kita ajak tak elok, bertentang dengan cara yang ada dalam Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Abdullah Nasir Ulwan. Beliau mengatakan, ta'rifu, perkenalkan anak itu dengan Allah dan Rasul. Kita liter-liter jinggebel, bangga kadang-kadang. Si hantar sekolah mana tahu, mengajak anak kita menari. Saya cukup sedih kadang-kadang. Ajak anak menari balik, mak tolong tepuk. Oi, baguslah anak, mak boleh pandai menari. Tengok, anak ni ibarat kain putih. Kita lah ibu bapa ni, sama ada nak masuk cara Islam ke, nak masuk cara Yahudi ke, nak masuk cara Nasara ke, kita ibu bapa. Anak dia main secara fitrah. Jadi kita jangan marah. Kita jangan marah dekat anak bila kata kita ajak anak buat benda tak elok, kita dedahkan dia dengan benda tak elok, tiba-tiba kita nak marah kat dia sebab dia kurang ajar dengan kita. Sebab kita dulu. No? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak main. Dia pada rahat kemas dulu. Saya minta maaf tuan-tuan. No? Bila kata ada hari Isnin, hari tu pergi umrah, lepas tu belaga tempung program kursus luar. Hari ni pun kursus 5 hari, tapi malu kat Abang Zul, kat Cikgu Zul kita kena main juga. Tapi insyaAllah kita pakatlah berkongsi ilmu. No, setakat mana saya mampu, insyaAllah tuan-tuan, saya akan cubalah berkongsi. No, baik. Masalah merendah diri dan mendoakan dua ibu bapa. Kita sambung bulan 1 dulu. Maka itu pun telah dipesan juga Allah Ta'ala dengan firman-Nya, waqfid lahuma janahal zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Maka merendah diri itu bukan kerana apa, bahkan kerana belas kasihan juga. Tidak kerana takutkan aib. Dan katakanlah olehmu bagi keduanya dengan perkataan doa,
si musannif pengarang ni dia pesan dekat kita semua, yang pertama kita ni biarlah jadi anak yang sentiasa berdoa kepada ibu dan bapa kita. Dan hak ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang kita boleh baca. Tuan-tuan baca tak doa ni lepas sembahyang? Kalau test ni ada tak boleh? Boleh lah. Alhamdulillah. Kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Kita doa dekat mak dan ayah. Ini caranya kita berbakti juga kepada mak dan ayah. Jangan lupa. Dan kita pesan dekat anak, doa sama kat kita. Doa macam mana kita doa dekat mak ayah kita, hari ini kita pesan dan ajak anak kita baca doa ni. Kadang-kadang guru pasti ajak anak-anak ajar sekolah, pasti dia ajak doa-doa kan. Sekolah tadika Islam, pesan suruh dia ajak anak kita juga baca doa ni untuk kita. Tapi yang pastinya, kalau kita nak anak kita doa kat kita, kita kena pasti dulu, biarlah kita doa kat mak ayah kita. Ni dekat mak ayah tak mau doa, no, dekat mak ayah tak mau doa, tapi dia pesan kat nak doa kat ayah, no, doa kat ayah, no, tak jadi. Sebenarnya doa anak tu dia kecil lagi, no, kadang-kadang dosa pun tak ada, kecil lagi, tak balik lagi, tapi dia doa, mana tahu Allah Ta'ala tu pun perkenan doa dia, Allah ampunkan dosa kita sebab anak duk doa kat kita. Biar kita rajin doa, tuan-tuan. Allah suka kalau kita minta hajat dekat dia. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Jangan kita duk kira tak mau doa. Jangan kita kira dengan Allah, takut nanti Allah kira dengan kita. Dan jangan kita ni rasa malu dengan mak pak. No. Saya tengok satu Facebook, orang Cina dapat ijazah. Tengok orang Cina ni, bukannya semua yang kita kenal ada nyampai elok, ada yang elok, walaupun dia kafir. Tapi dalam banyak tu kita jumpa tu, dalam cerita dia tu pakai baju kombu. Dulu tengok tu, anak Cina tu pakai baju kombu, tangkap dengan gambar dengan pak dia tu kira pakai seluar katok tu, kasut pun tak pakai, lekeh pak dia tu lekeh. Pak Cina, orang Cina bila tengok orang apa yang Cina sayok, dia mungkin Cina sayok boleh kata itu, pakai seluar katok, tak pakai baju apa. Tapi dia Facebook, dia tunjuk nak cerita dia bangga, dia tunjuk dia pakaian dia pakai tu, pakaian convocation tu dengan pak dia, nak bagi tahu dia tu dia berjaya sebab apa? Sebab pak dia susah payah nak membesarkan dia dan nak bagi dia berjaya. Kita hari ni lagu mana tak tahu ya, kita hari ni lagu mana ya, kita ada kerja elok kadang-kadang. Kadang-kadang kita ingat mak ayah kita ni, saya lah tak tahu, sanggup kita bayar muka ambil bantuan. Walau masakan kita pun susah dulu ni kan, kita segar ayah pizza, cik segar, startlah motor pergi ambil. Lepas tu kena kata pula kat JKK, amal nak minta bantuan ni hang ada, amal minta bantuan hang ada. Tapi ayah kita sanggup pergi. Kita ni jadi ayah lah ni, kita sanggup kadang-kadang anak ni.
Sanggup. Tapi kita tak tahulah macam mana anak kita sanggup. Sebab tu saya biasa dengar orang tua nak kata Allah anak. Mak ayah kita dia boleh belah 10 orang, 5 orang anak dia, 3 orang anak dia, 8 orang anak dia. Tapi belum tentu anak boleh belah mak dan ayah dia seorang. Belum tentu anak dia boleh belah mak dan ayah dia seorang. Yang tu kita takut. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mau. Sebab apa? Sebab yang ni benda bagi kita kecil. Tapi pandangan Allah, dia ni telah buat mak ayah dia muka. Dia malu dengan ayah dia. Dia malu dengan mak dia. Sebab apa? Mak dia kerja benar dia. Pak dia buat benar dia. Lah kali dia jadi macam orang kata apa? Anak tangga. Kan kita tak mau. Na'udzubillahi min zalik. Biarlah kita ni jangan duduk di mana pun, kita jangan lupa mak ayah kita yang sentiasa duduk doa kat kita, yang sentiasa duduk fikir benda yang baik untuk kebaikan anak dia. Baik, yang seterusnya, ya Tuhanku, belas kasihan kiranya Engkau akan dua ibu bapaku itu sebagaimana mengasuh keduanya akan aku pada waktu kecil. Ini doa. Dan seterusnya, Masya Allah, amal yang lebih afdal itu apa ia ya saudara? Dengan hadis yang akan datang ini, tahulah kita amal-amal yang lebih utama itu. Maka hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu? Qala as-salatu li miqatiha. Thumma madha ya Rasulullah? Qala birru walidain. Qala thumma madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Hadis hasan lagi sahih. An Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ay a'malu afdal? Qala as-salatu miqatiha. Apa maksudnya? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang cukup hebat, tapi penuh dan banyak ilmu akan dia. Abdullah bin Mas'ud ini pernah cerita dia waktu kecilnya, daripada cerita 65 sahabat yang sahabat yang popular. Waktu kecilnya Abdullah bin Mas'ud ni pernah jaga kambing. Waktu tu datanglah dua orang terabaya, dua orang yang tua daripada Abdullah ni. Ketika tu Abdullah bin Mas'ud pun masih kecil, dan waktu tu dua orang tu minta supaya minta susu daripada kambing yang Abdullah bin Mas'ud belah. Waktu tu Abdullah bin Mas'ud ni tak bagilah. Sebab apa? Susu tu, kambing tu bukan hak dia. Maka waktu tu dua orang ni bertanya. Salah seorang tanya, yang mana kambing betina yang masih lagi perawat, yang belum lagi mengandung? Jadi waktu tu Abdullah bin Mas'ud tunjuk. Lalu lelaki itu pergi dekat kambing tu, pergi pegang kantung susu kambing tu dekat bahagian tetek dia tu. Maka waktu tu baca bismillah, penuh susu. Dan ambil susu tu, maka lelaki tu pun ambil susu tu, minum sampai kenyang. Lepas tu habis kenyang, maka susu tetek tu pun dah kempes balik dia punya kantung. Dan waktu tu bermulalah Abdullah bin Mas'ud tertarik dengan dua orang ni. Siapa dia dua orang ni?
mereka adalah Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu menuju ke Gua. Sebab apa? Dalam konflik orang Arab Quraisy ketika itu nak bunuh dan bunuh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada mereka. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini telah meriwayatkan hadis ini dan menceritakan tentang ayyul a'mal lil afdal, qala as-salatu limiqatiha, as-salatu limiqatiha. Makna kata apa? Solat diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kataku, ya Rasulullah, apakah daripada segala amal itu lebih utama? Sabdanya ialah sembahyang pada awal waktu, yakni apabila sudah masuk waktu dan orang pun yang maka kamu pun sembahyang, maka dapatlah kamu amal yang lebih utama telah kamu perbuat. As-salatu limiqatiha, sembahyang pada awal. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, hak Nabi pesan biar kita ingat. Kalau tak ada apa, kalau tak ada urusan apa, kalau boleh sembahyang pada awal waktu, solat. Kita cik boleh rehat, kita rehat sampai kadang-kadang dekat nak solat asar, zuhur lama dah, dekat nak solat asar baru solat. Sat-sat dia kumpul pula sembahyang, boleh buat jamak, orang tu kata jamak. 15 minit lagi nak asar, dia sembahyang zuhur. Lepas tu dengar saja asar, dia sembahyang asar. Dia pesen kumpul lagi. Tak kena no. Kalau kita tak ada apa kemudaratan, kita ada waktu kita boleh sembahyang pada waktu. Dengar saja bang, Allahu Akbar, mai sembahyang. Lebih elok kalau boleh sembahyang dekat surau, dekat masjid secara berjemaah. Ini cerita kalau kata tak ada apa urusan. Kalau dah ada tu tak payahlah. Kan? Tapi saya tertarik di Arab Saudi masa pergi baru ni umrah. Orang duk cerita sebelum ni, tapi kita tengok sendiri kita rasa kemas lagi. Ni duk kalut-kalut ni, orang duk jual beli orang ramai umrah ni. Dengar Allahu Akbar. Waktu tu depa stop, berhenti, tutup kedai. Bukan tutup habis, tutup dengan kain. Tutup dengan kain, lampu tu tutup. Waktu tu duk jual kain jubah apa semua tutup, bismillah. Yang paling menarik, dia ada pegawai syariat dia. Pegawai syariat ni dia pastikan setiap orang kena tutup kedai. As-salat pakai pi. Cantik. Kita sini tak ada lagi nak pegawai syariat. Nak buat tapi banyak someh, tak yakin dengan ayat Allah. Itu yang jadi problem. Tak yakin dengan ayat Allah. Bila tak yakin dengan ayat Allah, jangan marah kalau Allah turunkan bala. Kita tak tahu sebab apa kadang-kadang Allah turun bala. Sebabnya kita tak yakin dengan ayat Allah. Kita lebih-lebih lagi orang Islam, mau tak mau hang Islam. Kalau dia kafir tu cerita lain-lain. Sebab dia kafir, dia tak tahu pasal hukum Allah, dia tak mengaji Al-Quran. Baru ni kita buat program street dakwah di Queensby. Kat Queensby Pulau Pinang, pergi dengan Ustaz Afnan Piramal lah, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang pula, Majlis Agama Islam. Kita pipi tu nak kenalkan jubah pakaian Islam, nak kenalkan tudung. Lepas tu pipi kat dia kat Cina tu seorang pakai jubah, suruh dia try lah pakai. Dia kata tak mau. Dia kata sebab apa? Saat ni saya jadi murtad kalau saya pakai jubah ni. Dia sendiri kata dia murtad kalau dia pakai jubah. Pasal apa? Oh, itu tak boleh dipakai orang Islam. Kalau saya pakai saat ni saya jadi murtad. Ada juga jenis pasien Cina pun kalau dia kata dia masuk Islam, dia murtad juga. Tapi kita nak marahkan dia lah. Jangan.
Sebab apa? Dia tak tahu. Yang paling masalah, kalau orang Islam sendiri tak yakin dengan ayat Allah, apa guna kita ada nama Islam? Apa guna kita ni duduk kerja dalam Islam? Apa nama kita ni sebagai seorang yang menganut agama Islam? Apa artinya kita ni menganut Islam? Kalau bila sebut Allah Ta'ala suruh macam ni, macam ni, tunggu. Kalau kita ragu-ragu dengan ayat Allah ni, ragu dengan hukum Allah, kita tunggu. Baik. Dan ini cerita hukum sudut merata. Alhamdulillah, daripada satu sudut orang nampak hukum kanun syariat. Dari satu sudut. Mana? Dulu nak sembang pun tak boleh. Kalau dulu orang mengajar sembang sakit kena SB mai tanya dia pasal apa cerita apa. Lah ni semua orang nak tahu pasal hukum dulu. Orang Cina pun nak tahu. Ini satu perkembangan dakwah yang baik. Kita harap mudah-mudahan satu hari nanti dah ulama-ulama berjuang 60 tahun dulu, 70 tahun dulu nak mertabatkan syariat Islam ni, satu hari nanti Islam dapat ditegakkan dengan cara menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pergi mana? Kalau tak pergi menuju ke Allah, kita nak jawab apa? Kalau kata kita tak terima apa yang Allah Taala suruh, kita nak jawab apa depan Allah? Yang ni kita kena tanya diri kita. Baik. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Dan sembahyang, masalah memeliharakan sembahyang pada awal waktu, kata Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala dalam syarah Muslim pada sepotong hadis yang tersebut di dalam 118, masalah 118, itu memencutkan kita memeliharakan sembahyang di awal waktu dan boleh dapat faham daripadanya akan sunat sembahyang pada awal waktu kerana ianya yang jadi ihtiyat baginya dan segeralah menghasilkannya di dalam waktu ini. Kata Ibnu Mas'ud, "Thumma madza ya Rasulullah?" Qala birrul walidain. Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah, apakah setengah daripada amal yang lebih utama lagi kemudian daripada sembahyang awal waktu itu? Ya Rasulullah, sabdanya ialah berbakti dengan dua ibu bapa. Tengok, yang pertama, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, Nabi pesan sembahyang awal waktu. Lepas tu Nabi ditanya lagi, apa lagi oleh sahabat ni? Nabi ditanya lagi birrul walidain. Nak tahu tentang Islam, tekan sungguh bab baik kat mak ayah. Kan? Ni buat baik kat mak ayah. Ni baru ni saya nak cerita saja. Cikgu dia datang. Dulu tu tahu cerita di pokok Taman Desa Senang. Takkan tak tahu. Yang ke pokok pokok saya cukup bimbang tengok betul lah orang kata bila mak ayah tak main ngaji, tak ambil ilmu, tak ambil berat. Kan? Saya tak kenal sangat, cuma saya bersembang dengan KK situ. Mak ayah tak mau ambil berat tentang agama. Ni saya pergi train anak-anak orang ni. Kadang-kadang saya buat program ceramah, kadang kita pergi buat kat mereka. Bila tanya orang-orang pasal ni, pernah sekali kita tegur dia, Isyak Opok buat program untuk kan budak-budak lah, kem remaja. Dia tengah Isyak Opok, tanya dia, lepas Isyak Opok, dia pergi aku. Dia ni kasar. Tak boleh tegur apa. Bila jadi lagu tu, kita pun nak tanya lah orang-orang lain, apa cerita budak ni sampai tahap aku hang ni. Kan? Rupa-rupanya dia kata, Ustaz, ada tanya jiran-jiran dia lah, ada nak cerita lagu mana. Anak tidur, mereka keluar kerja dah. Anak tidur, mereka keluar kerja dah awal pagi. Lepas tu anak malam pula, anak dah balik tidur, mereka baru balik kerja. Mak ayah kerja. Tak selisih lagu tu je. Sampai dekat nota tu kat TI pun, ni makanan tu tengah hari, ni makanan tu pagi. Lagu tu je. Macam tu kan nilai kita nak didik anak. Ni hak saya sembang dengan pengurusi pegawai Jabatan Kebajikan, sejak mana Pulau Pinang ni terima industri awal 80-an, jadi kelang banyak ni. Sejak lagu tu shift kan. Dulu tak berlaku.
Sejak lagu waktu jadi lagu tu dah jadi orang kata cacar bentuk keluarga ni. Dia kata lagu tu punya, kalau kata hak kes yang kes dera ni pun masalah dia kadang-kadang mak ayah tak mau ambil, tak ada masa nak main mengaji, tak ada masa nak main buka surau, nak muhasabah diri dia. Sebab apa? Sebab sibuk dengan kerja. Sebab sibuk dengan kerja. Kita memang kerja boleh cari tuan-tuan, memang kena kerja, Islam pun suruh kerja. Tapi kalau sampai satu tahap kita tak ambil masa, nak wakaf masa kita untuk dengar agama, untuk dengar Islam, maka waktu tu kita dah mula kira dengan Allah yang Allah Ta'ala bagi rezeki kita. Lah kali jadi lagu tu. Ni kita ada bimbang lah kali lagu tu. Kesianlah dekat budak tu. Yang terakhir, mak dia ambil belah pula, saya tak tahu nak bayar. PPD kuat bayar baru ni. Saya tanya cerita apa, saya tahu saya sendiri pasal hantar ni. Dia kata, mana pun mak ayah dia ambil balik belah. Yang cerita dia lagi, saya bukan nak buka aib ni, yang cerita dia lagi tu dia lahir bukan berkahwinkan. Ni apa nama, tak ada kuih, lahir anak luar nikah. Kita kesian. Macam mana keadaan perbuatan ibu bapa tu, lepas tu lah kali anak yang tak ada dosa tu yang kena. Lagu mana lagi tu? Lagu mana lagi lagu? Bila kita mak ayah dia, mak tuk dia, mak dia tu kira cucu dia lah, mai cakap dengan mak, aku hang dengan duk kacau anak aku, hang bawa mai balik masa serah kat mana, masa pergi serah polis serah tu, hang dengan bawa mai balik anak perempuan tu, anak perempuan dia cakap macam tu, hang mai bawa mai balik anak aku punya pasal aku ni. Apa nak jadi? Kita bukan kesian kat dia dah, tak mau kesian kat dia dah, kita kesian kat anak dia tu. Anak dia tu nak jadi lagu mana? Tuan-tuan bayangkan, sampai terah tu kita cukup pening kepala fikir nak buat, nak selesai program remaja hak sekolah buat, hak surau kita buat, nak bagi anak-anak tu. Kita tahu mak ayah tak ada nak buat, kita tolong buat sama, buat kelas Quran. Tapi takat mana kita mampu. Yang lebih tu kalau mak ayah dan jadi lagu tu susah. Bila mak tengok mak cakap dengan mak dia tu lagu tu, lagi susah. Kita minta simpang tuan-tuan, jangan jadi lagu tu lah. No, biarlah kata, biarlah kita susah apapun, mak ayah kita jangan buat lagu tu. Sampai tahap mak ayah kita dia boleh cakap mak kat mak dia lagu tu, habislah. Habis khair lah kita orang betul. Baik. Seterusnya, kemudian bertanya lagi tentang birrul walidain, summa madza, berbaktilah dengan dua ibu bapanya. Masalah 120. Berbakti kepada dua ibu bapa dan kelebihan, maka dengan sekurang-kurang tilik kita kepada sepotong hadis dalam masalah 119 itu, nampaklah besar kelebihan berbakti kepada dua ibu bapa itu, hingga terbilang ia setengah daripada amal yang lebih utama. Ini antara amalan yang lebih utama. Bila sebut Nabi kata semayang awal waktu, selepas tu summa madza, lepas tu birrul walidain, yang Allah, yang Nabi suruh kita ni buat. Dan kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ada Nabi bersabda, birrul walidain afdalu min salat was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Artinya berbakti akan dua ibu bapa itu lebih utama dari sembahyang sunat dan sedekah dan puasa dan haji dan umrah dan perang fi sabilillah. Sampai teratu tuan-tuan. Ni kita baca ni dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak bagi tahunya bukan kata haji, bukan kata solat, bukan kata puasa itu tak penting. Penting. Tapi nak bagi tahu ibu bapa pun dalam ranking yang penting juga. Jangan kita duk abai. Sibuk mana kita dengan anak kita, sibuk mana kita dengan kerja kita, kurang-kurangnya kita tanya khabar depa lagu mana.
hak dalam kitab Ihya Ulumuddin, hak Nabi pesan, biarlah kita ni jadi orang yang lebih utamakan mak ayah kita. Dalam bab masalah jihad ni ada bagai Nabi SAW jumpa dengan sahabat, tengok keadaan sahabat tu. Contoh, ada sahabat berjumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang aku boleh buat?" Nabi kata, "Al-jihad fi sabilillah." Tapi ada pula sahabat Nabi berjumpa, sahabat lain pula berjumpa Nabi, "Apakah amalan yang lebih baik aku buat?" Dia Nabi tanya, "Hang ada mak ayah dah?" "Ada." "Birrul walidain," buat baik pada ibu dan bapa. Mungkin sebab dia seorang, mak ayah dia perlukan dia kena buat. Nabi orang yang pandai. Nabi seorang manusia yang pandai ambil tahu keadaan psikologi orang, tahu keadaan tu. Sebab itulah tak ada sahabat yang pi perang, ada sahabat yang Nabi tak bagi pi. Contoh dia, kita duk ingat baru ni isu Ustaz Lufi tu, antara guru yang biasa duk bagi tarbiyah kat saya tu, bagi tamrid dia. Memang Ustaz Lufi ni, kalau tuan-tuan kenal dia, cakap dia macam panglima. Ni had baca dalam sinar Ustaz Ahmad Lufi. Lah ni beliau duduk dekat Syria. Cerita dia bila kata dia pergi tu, sebelum ni beliau dah pergi dah Afghanistan 6 tahun dah. Minta maaf, dia perang di Afghanistan tu. Lepas tu balik tu, masa belajar di Pakistan, balik tu kena tahan ISA 6 tahun. Balik tu bukan sebab apa pun, sebab dia gelar militer. Waktu mana waktu Jenali, Bukit Jenali dulu ni, apa waktu tu lah, undang-undang. Waktu tu semua orang hak pelajar Pakistan yang hak ada janggut, hak ada janggut lebat-lebat ni semua dukung. Sebab apa? Mereka duk cari pelajar Pakistan yang mana kena tangkap kena. Antara ada Ustaz Lufi. Tak apalah tuan tu. Ni hak kali ni dia pergi lah. Sebab apa? Nak pertahankan Islam. Dia mampu pergi dan dia boleh pergi, bukan ambil sponsor siapa. Tapi kalau kata dia pergi, jangan kita marah dia, job dia militer lah. Dia dah pergi bebaskan apa yang berlaku di sana. Sebab kemampuan dia untuk pergi sana. Man ra'a minkum fayughayyiru biyadi, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadi. Dia mampu dia pergi. Ni kita job kat dia militer dan dia membela agama di sana. Beliau cerita baru ni dalam Facebook. Dan lagi duk perang-perang duk Facebook. Salah satunya pertolongan Allah. Kita tengok cerita dia, kita rasa seram pasal kita kenal dia, bukan orang lain, kita kenal dia. Dia biasa duk main kuliah kita. Dia kata salah satu pertolongan Allah bila ada salah seorang, mereka dapat menguasai satu tempat camp di Syria. Selepas tu ada seorang ahli tentera Bashar bertaubat dan dia bersama dengan mujahidin, dia pergi lawan balik tentera-tentera Bashar yang ada. Lepas tu terdetik di hati mereka nak tanya tentera Bashar tu, hak taubat tu, tanya dia, pasal apa waktu mana kami duk intik hampa, kami hanya 150 orang, hampa 400 orang tentera, pasal apa hampa tak pergi serang kami? Tentera Bashar hak taubat tu jawab apa? Kami tak, kata, bukan kami nampak hampa 150 orang, kami nampak hampa beribu-ribu orang dengan tentera berpakaian putih. Ini Ustaz Lufi tentang. Jadi mana kata di sini pertolongan tu datang tak? Datang. Kami bukan nampak. Kalau kami tahu hampa 150 orang, sah-sah kami boleh serang lah. Sebab apa? Hampa tak ada peralatan yang cukup. Hampa ada senjata kecil saja. Kami semua ada peralatan besar pun ada. Dan 150 orang tu kami boleh serang apa? Tapi pasal kami nampak lebih ramai bersama dengan tentera yang berpakaian putih. Lagu mana? Sebab itulah kami tak serang. Kami agak-agak nak serang sebab kami rasa takut. Tengok Allah Ta'ala tolong peristiwa bagaimana berlaku masa kisah Badar dulu berlaku pada ketika ini.
Subhanallah tuan-tuan, ini nak tetap ini iman kita. Ada lagi Ustaz Lutfi cerita, pernah sekali itu depa kena ambush oleh tentera, tentera Bashar. Depa ada helikopter, depa ada peluru pandu helikopter. Bila depa nampak helikopter mai tu, depa rasa helikopter tu nak serang depa. Maka panglima pada ketika tu, komandan ketika itu bagi arahan semua lari masuk bukit. Semua lari masuk bukit. Waktu tu pakat larilah. Arahan daripada komandan depa nak masuk bukit. Sebab apa? Nak tukar atong strategi. Sebab helikopter nak serang depa, helikopter Bashar. Sebab apa? Depa tak ada mujahidin di sana, depa tak ada helikopter, depa tak ada peralatan yang hebat, depa tak ada, tuan-tuan. Jadi bila jadilah tu kakak masuk bukit, tiba-tiba duk dengar helikopter duk tembak tentera Bashar camp depa. Maka depa pun rasa pelik. Komandan pun cek anggota dia, semua ada. Saya tak ingat nama dia sebut, semua ada dalam tu. Tapi pasal apa nama, helikopter tu boleh serang pula tentera Bashar. Main mana helikopter tu? Subhanallah. Tengok tuan-tuan, Allah nak tolong orang yang jihad fi sabilillah, orang yang menegakkan, orang yang nak menentang kemungkaran. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita kena ingat satu benda. Bila kita yakin semua ni, saya nak pesan kat tuan-tuan, bila kita buat kerja Allah Ta'ala suruh, kita kena yakin kita buat terus. Peringkat kita ni, kita duduk di surau, kita buat program, kita buat pengajian. Kadang-kadang orang pula duk main marah kita, apa ni panggil ustaz dia kutuk kami je kan. Tak apa, bila kita buat kerja Allah Ta'ala suruh, kita yakin Allah akan bersama dengan kita. Macam mana tentera Ustaz Lutfi cerita mujahidin di sana, begitulah keadaannya. Dan kita yakin semua, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik mereka pun merancang, Allah pun merancang, sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah. Baik, kita berhenti bab jihad fi sabilillah takat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seterusnya yang terakhir, kata Ibn Mas'ud, qala madza ya Rasulullah, qala al-jihad fi sabilillah, summa zakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau istazadtuhu lazadani. Hadis ni hasan lagi sahih. Maka kemudian bertanya lagi aku Rasulullah, apakah amalan yang lebih afdal kemudian daripada berbuat bakti bagi dua ibu bapa itu ya Rasulullah? Sabdanya ialah perang fisabilillah. Kemudian daripadanya habis 3 pertanyaanku kepada Rasulullah itu, lalu diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada itu, tidak lagi apa cakapnya. Maka jikalau sekiranya aku minta tambah lagi, akan jawab soalanku, pasti ditambahnya 2. Jadi sahabat tanya ni, hak pertama dia sembahyang awal waktu, yang keduanya berbuat baik pada kedua ibu bapa, yang ketiganya al-jihad fi sabilillah. Dan sahabat kata, kalau aku tanya lagi, tadi Nabi tambah lagi. Nabi tambah lagi cerita ni. Nabi tambah lagi apa amalan. Banyak tuan-tuan amalan. Bab ma jaa min fadli fi ridha al-walidain. Bab yang telah datang ia daripada kelebihan pada memekarakan hati dua ibu bapa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, menurut apa perintah dua ibu bapa itu wajib pada syarak, dan haram menyalahinya selama tiada disuruhnya berbuat maksiat pada Tuhan. Tuan-tuan, pada tajuk kita yang baru ni, bab ma jaa min fadli fi ridha walidain ni, dia nak cerita pasal apa? Cerita kita ni kena turut hak mak ayah suruh. Kecuali benda-benda yang mak ayah kata hampir melacak sah, cari duit kat kami, hak tu tak boleh ikut. Contohlah, ada tak? Ada. Ada tak? Ada. Yang ni saya bagi contoh.
Kita akan bincang benda ni pada bulan akan datang. Yang cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan dan ibu bapa sekalian, biarlah kita faham bahawasanya menurut kata-kata ataupun mengikut apa yang mak ayah suruh ni wajib bagi kita. No? Dan ini juga merupakan redha dia. Kadang-kadang mak ayah sakit. Mak ayah sakit ni macam-macam lah, no? Macam-macam dia kadang-kadang cakap pun tak apa nak apa. Orang kata orang tua. Saya kadang-kadang terasa juga tengok orang buat lagu tu kat orang tua kan. Kita dah bila jadi lagu tu, kita tak maulah orang kita ajak jadi lagu tu, no? Kan? Orang tua bila dia sakit, kadang-kadang main tahu satu tahap dia tak nyanyuk, tak boleh nak ingat lupa. Kita jangan lupa main ke dia. Kadang-kadang ada pasien dia jenis pemain, kadang-kadang kan, hak jenis lagi teruk hak jenis hak orang tua meletak. Kita pergi seronok, kita pergi bagi dia meletak lagi. Bila kita pergi bagi meletak lagi, tuan-tuan pasal tak bila dia meletak, orang tu meletak tak boleh nak kata orang Melayu ni paling kuat meletak. Meletak sampai 20 minit, 30 minit, tengok lepas dia meletak jadi lagu mana. Letih lah. Letih. Kita hak pasien jenis suka, kita seronok dia gelak tengok orang meletak. Kan? Saat masuk lagu Irabi, saat masuk Madau Kilau, semua masuk tu. Kita seronok. Tapi bila dia lepas meletak, dia rasa penat, dia rasa letih. Mak ayah pula kita tu. Kan? Jadi lagu mana? Jangan buat lagu tu. Kalau orang tua kita sakit, mak ayah kita sakit pun, jangan tahu tak usah duk pergi lah. Merapum ni. Duk kadang-kadang dengan mak ayah masalah kadang orang tua dia sakit. Dia bukan macam kita. Kita hak sihat ni pun kena sakit, cakap pun kena meracau. Kadang-kadang sebab kalam tu mak ayah orang tua dia cepat sensitif. Dia cakap lagu tu pun dia boleh terasa hati. Bila terasa hati, kita jawab redha Rabbi, redha walidai. Redha Allah tu atas keredaan mak dan ayah kita. No? Cukup tuan-tuan, saya minta maaf. Ada satu lagi problem bukit dulu. Jadi saya nak nafis sana. Saya mohon maaflah di atas kalau ada benda salah dan silap daripada saya. Mungkin itu kekurangan dan kelemahan diri saya. Akhir kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.